Pembangkang kecewa Azalina Othman tiada dalam kabinet. Pembangkang dakwa kabinet Ismail adalah kerajaan gagal 2.0. Tak puas hati dengan kabinet, Anwar tampil serang Ismail. Najib Razak tampil bertahan kabinet Ismail. Selepas kecewa nama Azalina Othman Said tercicir daripada senarai Jemaah Menteri Wakil Rakyat Pembangkang mahu ahli parlimen pengerang itu dilantik sebagai Speaker Dewan Rakyat bagi memastikan sistem semak dan imbang yang lebih baik. Saya terkejut Azalina tidak tersenarai, tapi saya berharap beliau akan diberi peluang mengambil alih sebagai Speaker Dewan Rakyat, kata ahli parlimen Lembah Pantai Fahmi Fazil. Beliau yang menyifatkan senarai Jemaah Menteri baru sebagai kitar semula, ia seperti kicap lama dalam botol baru atau tukar tayar belakang ke depan tapi enjin masih sama. Saya risau jika tiada pendekatan dan dasar baru yang lebih baik berasaskan sains dan data, kerajaan berkemungkinan gagal sama seperti sebelum ini, katanya kepada portal FMT. Ahli Parlimen Segambut Hana Yeoh turut mempersoalkan langkah Ismail yang tidak melantik Azalina memegang sebarang portfolio dalam Jemaah Menteri. Kanak-kanak tidak akan mempunyai jurucakap yang boleh dipercayai. Bagaimana Azalina boleh terkecuali dalam kabinet? Soalnya, beliau yang memegang portfolio Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ketika era Pakatan Harapan itu berkata, Jemaah Menteri Ismail tidak jauh berbeza dengan Muhyiddin Yassin. Komposisi kerajaan gagal yang sama, ahli politik yang sama, hanya bertukar pejabat di Putrajaya, katanya sambil menambah. Namun, pelantikan Wan Junaidy Jaafar sebagai Menteri Undang-Undang menggantikan Taqiyuddin Hassan sebagai pilihan tepat. Syukur Taqiyuddin bukan lagi Menteri Undang-Undang, Wan Junaidy sudah tentu pilihan yang jauh lebih baik, katanya. Sementara itu, Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail berkata, pemilihan barisan Jemaah Menteri memberi gambaran bahawa Ismail terpaksa mengimbangi sokongan politik parti dalam kerajaan bagi memastikan sokongan terhadap dirinya tidak tergugat. Malah katanya, Ismail juga bertindak mengetepikan pandangan akar umbi parti dengan menyisihkan pimpinan utama UMNO seperti Timbalan Presiden Muhammad Hassan dan Naib Presiden Khalid Nordin daripada senarai Jemaah Menteri. Ini bukan kerajaan baru. Timbalan Perdana Menteri yang lama naik jadi Perdana Menteri. Yang dibuat ialah kekal muka lama dan diberi portfolio baru dengan prestasi sebagai menteri sudah diketahui umum gagal, katanya kepada portal FMT. Ahli Parlimen Bakri Yobi Yin dalam catatan Twitter berkongsi pendapat sama dengan berkata, sebenarnya ini lebih kepada rombakan kabinet. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Kangan Noor Amin Ahmad mendapati terdapat beberapa kementerian yang diketuai menteri dan timbalan menteri daripada parti sama. Ia agak menarik. Ada beberapa kementerian dengan menteri dan timbalan menteri daripada parti sama, seperti Kementerian Hal Ehwal Agama dan Luar Negeri bagi Kementerian Hal Ehwal Agama, menteri dan timbalannya daripada PAS, manakala Kementerian Luar diketuai Wakil Bersatu. Pembangkang menyifatkan barisan menteri yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sebagai Kabinet Kerajaan Gagal 2.0. Timbalan Presiden Parti Amanah Salihuddin Ayub berkata, Kabinet yang diumumkan Ismail Sabri menjurus kepada kelangsungan politik. Kerajaan Gagal 2.0, Kabinet ini lebih menjurus political survival, bukan rakyat and economic survival. Lagu lama, cuma iramanya digubah kembali. Orang putih kata, old wine in a new bottle. Satu perubahan yang tiada pengakhiran. Dengan bilangan sebanyak 31 orang menteri, jika dicampur dengan timbalan menteri, hanya kurang satu sahaja daripada bilangan barisan kabinet kerajaan terdahulu. Sekali imbas saja barisan menteri ini hanyalah sekadar reshuffle daripada senarai lama. Ada yang dikekalkan, yang bertukar portfolio. Malah ada yang sudah meletakkan jawatan dilantik kembali ke jawatan sama, katanya dalam satu kenyataan. Barisan kabinet baru ini dijadual akan mengangkat sumpah jawatan pada Isnin depan. Tidak ada jawatan timbalan Perdana Menteri diwujudkan. Bagaimanapun Ismail Sabri mewujudkan jawatan 4 Menteri Kanan seperti mana yang pernah dilakukan ketika pentadbiran Muhyiddin Yassin sebelum ini. Hanya 2 orang daripada kem Presiden UMNO Zaid Habidi, iaitu Dr. Noorani Ahmad dan Noor Omar, dilantik dalam kabinet baru. Sementara itu, Ahli Parlimen Ipoh Barat M. Kulasegaran berpendapat bahawa kabinet baru sebagai kita semula. Ini adalah kabinet kita semula. Persepsi rakyat adalah pentadbiran baru, tapi tidak ada banyak perubahan.
Katanya kepada Portal Malaysia Kini, bekas Menteri Sumber Manusia itu turut mendakwa bahawa Ismail Sabri melepaskan peluang keemasan membawa masuk pakar yang boleh mengendali pandemik. Kabinet sebelum ini semasa Barisan Nasional dan Pakatan Harapan berbeza. Ketika itu, kita tidak ada situasi pandemik. Tapi sekarang Malaysia menderita dengan wabak penyakit berbahaya. Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini tidak ada pakar di kalangan menteri yang tahu cara menangani situasi pandemik ini. Ismail Sabri sepatutnya sedar situasi sekarang sangat berbeza. Dia seharusnya lantik seorang pakar, bukan dari kalangan ahli politik, untuk menguruskan wabak penyakit berbahaya, bukan dari kalangan sama yang ternyata gagal sebelum ini, katanya. Dalam pada itu, Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Melayu, Ibrahim Ali berkata bahawa tidak ada kejutan besar dalam pengumuman Kabinet baru hari ini. Dalam kata lain, tidak ada kejutan besar dan ia pasukan lama. Katanya dalam kenyataan, barisan Kabinet hari ini menampilkan beberapa muka baru. Selain Nur Omar, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu, Menteri Belia dan Sukan, Naib Presiden UMNO Mazhir Khalid, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Ahli Parlimen Arau Syahidan Kasim, Menteri Wilayah Persekutuan dan Idris Ahmad sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim membidas pembentukan barisan Kabinet oleh Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob yang dilabelnya sebagai Kabinet Kita Semula. Ini susulan pengumuman barisan Kabinet pagi tadi yang hanya menyaksikan 5 menteri dan 4 timbalan menteri baru. Selebihnya 26 menteri tidak termasuk Ismail Sabri dan 34 timbalan menteri sama ada dikekalkan dalam portfolio yang sama atau dirombak. Negara menghadapi krisis akibat wabak penyakit berbahaya yang lebih meruncing dan masalah ekonomi yang menekan rakyat, terutama golongan bawahan. Tetapi, langkah yang diambil oleh Ismail Sabri hanya dikita semula menteri-menteri yang tidak menunjukkan keupayaan menangani masalah ini secara berkesan. Katanya secara langsung menerusi Facebook. Anwar mengambil maklum bahawa Ismail Sabri telah memberikan tempoh 100 hari kepada menteri dan timbalan menteri untuk menunjukkan prestasi masing-masing. Namun dia mempersoalkan bagaimana ini akan berbeza memandangkan sebahagian besar mereka gagal tidak menunjukkan prestasi yang membanggakan ketika mereka berada di kabinet sebelum ini yang diterajui oleh Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Perdana Menteri memberi tempoh 100 hari untuk menteri menunjukkan prestasi. 1.5 tahun yang lalu tidak ada kemajuan yang membanggakan, katanya. Anwar seterusnya menggambarkan kabinet yang diumumkan oleh Ismail Sabri ini sebagai sangat menghampakan. Katanya bahawa kabinet yang tidak meyakinkan itu tidak akan dapat memberi keyakinan kepada pelabur sama ada dalam negeri atau luar negara. Apa yang kita harapkan sekarang ialah satu perubahan, tetapi ini tidak berlaku. Anwar berkata pembangkang akan tetap secara lantang memantau, menyuarakan dan membantah sekiranya tidak ada program pelaksanaan yang lebih mantap dan berkesan untuk menangani masalah wabak penyakit berbahaya dan membawa pembaharuan terhadap kehidupan rakyat. Ismail Sabri adalah Naib Presiden UMNO yang dilantik sebagai Perdana Menteri pada Sabtu lalu selepas Muhyiddin letak jawatan. Ahli Parlimen Bera dikatakan agak berhati-hati dalam pemilihan hari ini kerana sokongan majoriti yang dimiliki agak tipis, iaitu hampir serupa dengan yang dinikmati oleh Muhyiddin. Bekas Perdana Menteri Najib Razak mempertahankan barisan Kabinet yang diumumkan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob meskipun menyedari ramai rakyat kecewa dengan pengumuman pembentukan itu. Najib berkata dia faham kenapa Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan sebegitu bagi mengelak perubahan ketika tempoh kritikal ini. Saya perhati ramai yang kecewa dengan pengumuman Kabinet baru hari ini, seolah-olah kebanyakan menteri dan timbalan menteri adalah orang yang sama dan ini adalah Kabinet recycle. Bagaimanapun saya faham kenapa Perdana Menteri Sembilan dan Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan berikut agar mengelak perubahan terlalu besar dilakukan pada ketika tempoh kritikal ini. Pun begitu sebenarnya hampir separuh kementerian kerajaan telah bertukar pemimpin, kata Najib dalam satu hantaran di Facebooknya. Antara kementerian yang bertukar terajunya, kata Najib, Kementerian Luar Negeri, Kesihatan, Pertahanan, Sains, Teknologi dan Inovasi, Komunikasi dan Multimedia, Pembangunan Luar Bandar dan Usahawan dan Koperasi. Terdahulu, Perdana Menteri mengumumkan pembentukan barisan Kabinet baru selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong. Barisan Kabinet baru ini dijadual akan mengangkat sumpah jawatan pada Isnin depan. Ismail Sabri ketika mengumumkan senarai berkenaan berkata, tugas utama Kabinet yang dibentuk hari ini adalah untuk menangani wabak penyakit berbahaya dan memulihkan semula ekonomi. Katanya setiap menteri juga mesti menunjukkan prestasi mereka dalam tempoh 100 hari pertama memegang jawatan. Dalam pada itu, Najib percaya bahawa dasar Majlis Keselamatan Negara bagi pengawalan wabak penyakit berbahaya juga akan berubah kerana ketuanya telah bertukar. Saya percaya bahawa dasar MKN bagi pengawalan wabak penyakit berbahaya juga akan berubah sebab ketua MKN telah bertukar. Dan jika ada yang masih mahu buka pintu belakang,
Ketua MKN baru yang mempunyai hak serta kuasa bagi keputusan terakhir pelaksanaan dasar akan menghalangkan, katanya. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, adalah jelas Najib merujuk kepada Perdana Menteri sebelum ini, Muhyiddin Yassin, kerana MKN diketuai oleh Perdana Menteri. Menurut Najib, harapannya cuma satu, iaitu Kabinet baru ini perlu berdasarkan hasil dan pencapaian. Dan Perdana Menteri Sembilan akan gugurkan menteri-menteri yang gagal membuktikan pencapaian serta kemampuan mereka selepas tempoh 100 hari yang diberi telah berlalu. InsyaAllah, saya akan membantu seberapa yang mungkin dalam usaha memulihkan negara dari segi wabak penyakit berbahaya, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, katanya lagi.